Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel pengajaran Cikgu Suzaimah. Hari ini cikgu akan terangkan tentang pola luar biasa di bawah bahagian alih bentuk komunikasi semester 3. Untuk pengetahuan kamu, pola luar biasa ni jarang keluar dalam STPM dan STPM yang terakhir yang keluar ialah STPM 2015 ulangan. Sebelum itu, cikgu nak terangkan tentang pola umum. Sebenarnya, pola luar biasa ini adalah berasal daripada pola umum, di mana mesti diingatkan pola umum mesti ada pola perubahan dan pola bandingan. Dalam pola umum, kamu kena terangkan pola perubahan dan bandingan. Namun, kamu perlu tengok juga pada soalan. Jika dalam soalan tu hanya ada 1 tahun, bermakna tiada perubahan. Jika hanya ada 1 tahun ataupun jika dalam soalan tu hanya ada 1 bulan, bermakna tiada perubahan juga di situ. Perlu diingatkan, perubahan hanya ada jika kita dalam soalan tu ada lebih daripada 1 tahun ataupun lebih daripada 1 bulan. Kena tengok pada soalan jugalah. So, jika berlaku di dalam soalan tu hanya ada 1 tahun atau 1 bulan sahaja, bermakna pola perubahan ini tiada, bermaksud yang hanya ada tinggal pola bandingan. Kita hanya tinggal pola bandingan yang perlu diterangkan. So, dalam pola bandingan, wajib kita ceritakan tentang pola bandingan secara intra, iaitu kita baca secara menegak, paling tinggi dengan paling rendah, dan perbandingan secara inter jika ada dalam soalan tu yang kita boleh huraikan perbandingan secara antara tahun yang kita baca secara mendata, secara timbalan balik yang mana lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Dia bergantung kepada soalan. Jika soalan tu ada yang kita boleh buat perbandingan antara tahun yang lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh penulisan pola luar biasa. Pola luar biasa, kenapa cikgu sebut dia sebagai pola luar biasa? Sebenarnya dia berasal daripada pola umum. Kenapa disebut sebagai pola luar biasa? Kerana kita ada kombinasi jawapan 1 AD dan tambah 3 AP. Apa yang 1 AD itu? Kemungkinan 1 AD itu datangnya daripada pola perubahan atau boleh jadi juga datangnya dari pola bandingan. Cuma dia hanya ada 1 sahaja AD dan 3 AP. 3 AP di sini ialah analisis pengetahuan yang kita tulis pada 3 perenggan terakhir sebelum perenggan penutup atau kesimpulan. Kita tengok contoh pola luar biasa untuk soalan STPM 2015. Nombor 17. Kita baca soalannya sama-sama. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan jumlah pengguna internet daripada jumlah penduduk di negara-negara ASEAN terpilih pada tahun 2012. Huraikan juga masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan teknologi maklumat dan komunikasi. So, bila kita perhatikan dalam soalan ni, mula-mula kita kena cari apa dia kata kunci dalam soalan ni. So, bila kita baca dalam soalan ni, tiada kata kunci untuk perubahan seperti perubahan, pergerakan, pola perubahan. Jadi, aliran, tak ada kata kunci perubahan bermaksud dan dia juga tak ada kata kunci bandingan seperti bandingkan, buat perbandingan ataupun perbezaan. So, bila tiada kata kunci perubahan dan tiada kata kunci bandingan, dia akan jadi pola umum. Tapi kalau kita lihat pola umum di sini, tengok pula pada tahun. Bila tahun hanya ada 1 tahun, bermaksud dalam pola umum ini tiada pola perubahan. Bila tiada pola perubahan, bermaksud yang hanya ada tinggallah hanya fokus pada bandingan. Namun, kalau kita baca pola bandingan di sini, bandingan yang kita kena bandingkan di sini, kita banding jumlah pengguna internet daripada jumlah penduduk di negara ASEAN terpilih. So, kalau kita perhatikan di sini, unitnya yang diberikan di sini, data yang diberi ialah bilangan pengguna internet bagi setiap 100 orang penduduk. Tapi dalam soalan dia suruh huraikan jumlah pengguna internet. Bermaksud data yang diberi dalam setiap 100 orang penduduk ini perlu ditukarkan kepada unit orang. Unit orang
ataupun unit orang ataupun pengguna. Pengguna ini mewakili orang, iaitu macam mana kita nak ubah setiap 100 orang penduduk ni kepada orang, bermaksud contohnya untuk Vietnam, kita tengok di sini 39.5 bagi setiap 100 orang penduduk bermaksud 39.5 per 100. Sebab dia cakap setiap 100 orang penduduk bermaksud 39.5 bahagi dengan 100 darab dengan jumlah besarnya. Untuk jumlah penduduk, unitnya ialah 1,000 orang. Bermaksud 90,795.8 ini kena darab dengan 1,000 untuk dapatkan unit orang. Lepas kita kira setiap satu negara, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam. Lepas kita kira untuk dapatkan unit dalam orang, barulah kita tentukan negara manakah berada dalam kategori penduduk yang paling tinggi dengan yang paling rendah. So bandingan di sini hanyalah bandingan secara menegak, iaitu paling tinggi dengan paling rendah. Untuk tentukan setiap orang penduduk itu di bawah kategori paling tinggi atau rendah, kita perlu tukarkan data ini kepada unit orang, iaitu pengguna internet, seperti yang dikendaki dalam soalan ini. So, dalam soalan ini hanya ada analisis secara menegak, iaitu paling tinggi dengan paling rendah saja. Kita tak boleh bandingkan secara mendata yang mana lebih. So, soalan ini telah menjadi satu AD yang datangnya daripada paling tinggi paling rendah, dan 3 lagi AP ialah format berasingan yang dia kehendaki masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan teknologi maklumat dan komunikasi. So, selepas kita kira untuk setiap negara ini, untuk tukarkan kepada unit orang, kita akan perolehi, ini ialah contoh pengiraan yang cikgu beritahu tadi, pengiraan bilangan pengguna internet bagi setiap 100 orang penduduk. Contoh Vietnam, 39/100, maksudnya 39.5 bahagi 100 darab dengan jumlah besar tadi 90,795.8 bagi ribu kita darab dengan 1,000 lagi untuk dapatkan unit dalam unit orang. So lepas kita kira, kita akan dapat 35,864,341 orang bagi negara Vietnam. Begitulah langkah yang sama kamu perlu kira untuk setiap negara lain. So bila kamu kira setiap negara lain, barulah kamu dapat tentukan bilangan pengguna yang manakah yang paling tinggi dan yang paling rendah. So bila kita kira, kita dapati negara Vietnam mempunyai bilangan pengguna internet yang paling tinggi, manakala yang paling rendah ialah negara Myanmar. Perlu diingatkan di sini, okey, pada dia menggunakan kata kunci pada, bermaksud paling tinggi dan paling rendah perlu dihuraikan dalam satu perenggan. Kita baca dia paling tinggi dengan paling rendah dan ditulis dalam satu perenggan. So, ini adalah analisis yang cikgu beritahu tadi. Untuk penulisan idea, kamu boleh tulis jumlah pengguna internet yang paling ramai. Bila orang lebih sesuai, kita gunakan paling ramai, bukan paling tinggi. So, ataupun paling banyak. So, kita tulis macam ayatnya, jumlah pengguna internet yang paling ramai ataupun paling banyak pada tahun 2012 adalah di negara Vietnam, manakala jumlah pengguna internet yang paling sedikit ataupun yang paling kurang adalah di negara Myanmar. Kemudian kita nyatakan data tersurat. Buktinya, huraian data dia, bilangan pengguna internet di negara Vietnam pada tahun 2012 sebanyak, kita kena sebut, bagi setiap 100 penduduk itu sebanyak 39.5 bagi setiap 100 penduduk. Daripada jumlah keseluruhan tu mesti disebutkan juga daripada jumlah penduduk negara tersebut, iaitu 90,795.8 orang, manakala bilangan pengguna internet di negara Myanmar pada tahun 2012 sebanyak 1.1 bagi setiap 100 penduduk daripada jumlah penduduk negara tersebut, iaitu 52,797.3 orang. Itu ialah huraian data tersurat. Kemudian kita kena nyatakan juga huraian data tersirat yang kita buat pengiraan tadi. Jadi kita tulis balik ayatnya,
Ini berarti jumlah pengguna internet di negara Vietnam pada tahun 2012 adalah seramai 3586.341 orang, manakala jumlah pengguna internet di negara Myanmar adalah seramai 580770.3 orang. So pastikan bagi idea 1 mesti ada kedua-dua huraian, iaitu negara terlibat iaitu Vietnam paling ramai dan Myanmar yang paling sedikit, baru dapat 2 markah bagi huraian. Ditulis dalam perenggan yang sama sebab dia menggunakan kata kunci pada. So paling tinggi ataupun paling banyak dengan paling rendah iaitu paling sedikit perlu dinyatakan dalam perenggan yang sama. So perlu ingat pada terbaca dia paling tinggi dan paling rendah dalam satu perenggan yang sama. Jadi tidak boleh dipisahkan dalam perenggan huraian data. Untuk paling tinggi paling rendah tu tak boleh pisahkan, mesti paling banyak paling sedikit dalam satu perenggan sebab dia menggunakan kata kunci pada. Jika huraian salah satu negara, maka huraian jadi kosong dan mesti disebut bagi setiap ratus penduduk wajib. So mesti ada 3 huraian di situ. 3 huraian apa? 3 bagi setiap ratus penduduk, perkara yang pertama. Perkara yang kedua ialah daripada jumlah berapa, dan perkara yang ketiga ialah yang kita kira tadi, berapa unit orang bagi setiap Vietnam dengan Myanmar tersebut. Seterusnya ialah 3AP. 3AP di sini ialah proses memajukan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia berhadapan dengan masalah. Sebutkan masalah tersebut. Contohnya masalah pertama ialah kos perbelanjaan yang tinggi. Huraian dia kita boleh nyatakan menyediakan rangkaian jalur lebar yang moden memerlukan pelaburan besar. Huraian yang kedua kita boleh nyatakan kos yang tinggi diperlukan untuk membina dan membangunkan infrastruktur terutamanya di kawasan luar bandar. Ini untuk idea yang pertama, AP yang pertama. AP yang kedua ialah kadar penduduk yang celik komputer yang rendah. Itu masalah yang kedua, iaitu kamu boleh huraikan kadar celik komputer dalam kalangan penduduk masih rendah terutamanya di kawasan pedalaman. Huraian yang pertama. Huraian kedua, kurang pendedahan pendidikan komputer di sekolah di luar bandar, terutamanya di sekolah-sekolah di luar bandar lah. Ini AP yang kedua. Idea yang kedua, AP yang ketiga ialah masalah apa lagi? Masalah tahap teknologi ICT yang masih rendah. Huraiannya kita boleh ceritakan teknologi ICT yang rendah telah menghalang peningkatan bilangan pengguna internet. Idea yang keempat kelima ni ialah idea pilihan yang lain, iaitu masalah yang seterusnya, kurang sumber tenaga mahir dalam ICT, pembangunan modal insan dalam bidang ICT tidak pesat. Huraiannya. Pilihan masalah yang lain ialah masalah capaian internet tidak menyeluruh. Huraian dia. Yang kedua, huraian kedua, terdapat gangguan capaian internet. So daripada huraian idea ini, untuk masalah ini kamu hanya nyatakan 3 AP saja. Contohnya kamu nyatakan AP idea pertama, kedua dan ketiga ni. Pilihan 4 ke 5 tu ialah idea optional. So setakat itu saja. Cikgu ucapkan terima kasih atas kesudian mendengar perkongsian ilmu cikgu hari ini. Cikgu mohon like, subscribe dan komen channel pengajaran Cikgu Suzaimah. Juga cikgu mohon kamu like, follow dan komen TikTok cikgu, Cikgu Suzaimah Safi. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.